Sudah boleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaihi amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah untuk berhimpun kembali pada pagi yang berbahagia ini, dan dijangkakan insya-Allah pada pagi ini mahupun dalam pertemuan yang akan datang ataupun satu dua lagi pertemuan, kita akan menghayati surah Al-Ma'un dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengkhatamkan pada minggu yang lalu surah Quraisy bersama dengan surah Al-Fil sebelumnya, dua surah yang Allah mengiktirafkan kebaikan sumbangan yang dibuat oleh Quraisy, moyang Nabi, yang walaupun merupakan penyembah berhala seperti mana yang pernah diperkongsikan, namun perbuatan baik perlu diiktiraf, diperakui, yang itu adalah kebaikan. Sebelum kita menjangkau kepada surah Al-Ma'un, yuk mari sama-sama kita mulakan insya-Allah dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada jemaah yang memberikan sokongan, dan saya difahamkan ada sebahagian daripada kita yang dah buat booking tapi dah confirm, tapi bila mana nak cancel macam ada masalah. Ya begitu ke? Saya pun tak tahu. Saya tak pernah booking dan tak pernah cancel. Tapi saya tak tahu. Saya difahamkan begitulah. Jadi maknanya kalau demikian, ia adalah sesuatu yang pihak masjid perlu perbaikilah. Sebab bila dah buat booking, dah confirm, tempat tu dah diblok, dah tak ada orang boleh masuk. Kemudian beliau terpaksa tarik diri. Ini sama juga macam lebih kurang Jumaat punya ni lah. Jumaat, solat Jumaat, bila dah buat booking, kita nak cancel last minute. Tapi cancel boleh, last minute boleh. Ada few hours sebelumnya. Cuma masalah di masjid-masjid, termasuk Masjid Kampung Siglap ni, orang yang dah buat booking tak cancel bila mana tak dapat datang. Itu yang bikin bila solat nak didirikan ada 3-4 ruang kosong, sedangkan ada jemaah yang menanti di luar untuk saya nak booking dah penuh tak dan sebagainya. Ala kulli hal, insya-Allah lah ini semua antara cabaran-cabaran yang mungkin boleh dipikirkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Insya-Allah. So kita insya-Allah akan mula menghayati surah Al-Ma'un. Surah ini agak terkenal. Terkenal kerana perkataan Al-Ma'un. Sehingga orang kita ni pun ramai bila mana memilih nama, pilih nama Ma'un. Seumpama
Pak Ma'un, yang suka baca buku sejarah, dan sebagainya. Jadi, apa makna perkataan Al-Ma'un? Orang yang memerlukan, memerlukan. Masya Allah. Masya Allah. Ala kulli hal. Kita hayati sedikit jamaah yang dikasihi Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala 8 ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan orang yang yukadzibu, mendustakan bid-din, agama. Termasuk penafsiran ad-din adalah hari pembalasan berdasarkan surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah pemilik penguasa hari pembalasan. Jadi antara makna ad-din itu adalah agama, antara makna ad-din itu juga adalah pembalasan. Kama tadinu tudan, dalam hadis. Bagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas. InsyaAllah akan kita tinjau nanti. Ayat yang kedua. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Orang itulah yang menindas. Yadu'u, menindas. Ataupun mengabaikan. Serta berlaku zalim kepada al-yatim, anak yatim. Kita dalam beberapa surah yang lalu, antaranya surah Al-Fajr, antaranya surah Al-Balad, kita telah pun melalui episod tentang anak yatim dan mengabaikan anak yatim dan memberi makan orang miskin. Kini kita ditemukan lagi dalam surah Al-Ma'un ini. So itu ayat yang kedua. Itulah orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Tak payah sebut anak pun tak apa. Sebab yatim tu biasanya anak. Dia tak pernah ada bapa yatim, mak yatim. Jadi tak apa. Orang Melayu suka terjemahannya macam ni. Kalau yatim tu anak yatim. InsyaAllah. Pintu gate. Sepatu boot. Ini orang Melayu style lah. Ayat ketiga. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Dan ia tidak menggalakkan. Kalau dalam surah Al-Fajr, saling menggalakkan. Tahabbuna. Yang di sini, وَلَا يَحُضُّ, tidak menggalakkan untuk ala ta'amil miskin. Untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Kalau kita tinjau, orang miskin perlukan makanan. Kita tinjau surah yang baru kita laluinya, iaitu surah Quraisy. Allah pun memberi makan kepada penduduk Makkah. Itu sendiri kan. Memberikan mereka itu makan dan memberikan keamanan kepada mereka. So, makan is perkara yang penting lah. Sebab itu, kadang-kadang ada orang tu dia, kerjanya tukang hantar makanan dia. Walaupun dia makan okey-okey sikit. InsyaAllah dan sebagainya. Apa dia? Dia cium bau je. So, ayat keempat. Fawailun lil musallin. Maka kecelakaan besar, wail, bagi orang-orang ahli sembahyang. Al-musallin, orang-orang yang mendirikan solat. Kenapa wail?
allazina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Jamaah yang dikasihi Allah, yang saya hormati sekalian. Jemput Ahmad. Masya Allah. Kalau tidak dikarenakan Jibril waqaf pada perkataan fawailul lil musallin, waqaf di sini, niscaya ia tidak menjadi satu ayat. Sebab kalau berhenti di sini, lalu imam, kalau jadi imam terbatal wuduknya ataupun terbatal solatnya, dia berhenti, maka siapa jadi imam? Biasalah, biasa normally kalau ikut tradition kita adalah muazzin ataupun Bilal, dia yang belakang imam tu, dia yang ke depan. Bila dia ke depan, apa dia buat? Dia sambung apa? Sambung ayat. Tapi seeloknya dia mulakan balik ayat tu. Ataupun Allah, si imam ni bawa surah Al-Baqarah, aku hafal suku je. Faham kan? Dia tak dapat nak sambung. So jadi apa yang dia boleh buat, apa surah pun dia boleh baca. Dia boleh pilih. Tak semestinya dia mesti nak sambung. Tapi kalau sekiranya Pak Imam tu baca surah ni, afdal bagi dia sambung surah ini juga. Tapi bila mana Pak Imam terbatal tadi pada ayat 4 ni, maka yang Bilal ni bila menyambung, seeloknya ia menyambung daripada ulang balik. Sebab kalau disambung allazina hum an salatihim sahun, Pak Imam dah menyatakan celaka bagi orang solat. Itu yang kita katakan tadi tu. Oleh kerana Jibril waqaf di sini, maka Nabi pun waqaf. So ia menjadi sepotong ayat. Tapi daripada sudut makna, dia boleh mengelirukan. That's why ada bacaan imam-imam kita, hatta alim ulama yang suka baca fawailul lil musallin. Dia waqaf, dia ulang balik fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dia ulang balik. Dia waqaf tapi bagi meraihkan Jibril yang waqaf, Nabi pun waqaf, maka dia waqaf. Tapi bila mana dia nak baca ayat kelima, dia ulang balik ayat keempat ini. Ayat keempat. Tapi boleh tak kalau kita fawailul lil musallin, kita waqaf, ambil nafas baru, kita sambung ayat 5. Terus, boleh tak? Boleh. Sebab itu memang penghujung ayat. Allazina hum an salatihim sahun. InsyaAllah. So, ini daripada sudut bacaan. Oh, itu dah hukumnya lain lagi. Dah jadi sakta. Kallabal rana ala qulubihim. Itu dah jadi sakta. Tak, itu dah jadi dah lari hukum. Jadi, hendaklah berhenti, ulang balik ataupun sambung. Tapi insya-Allah. Okay. Maka celakalah bagi orang, celaka besarlah bagi orang-orang yang ahli sembahyang, yang mana allazina hum an salatihim sahun. Perkataan sahun ini adalah lalai. Orang yang lalai. Kita kalau terlalai sunat ab'ad. Seumpama sunat ab'ad tu apa? Tahiyat awal kita tertinggal,
lalu kita disunatkan sebelum memberi salam untuk sujud sahwi. Itu perkataannya lah, sahun. Daripada perkataan sahwi, sahun dan sebagainya. Sebab tu yang ada orang dia sampai takut nak makan sayur sawi. Takut lupa ya. InsyaAllah. Okey. Allazina hum an salatihim sahun. Ya. Haji. Itu nanti kita detail. InsyaAllah. Kami. InsyaAllah. Ini termasuklah orang-orang yang bukan setakat lalai daripada solat sehingga tak buat solat. Malah lalai itu semasa solat. Ini nanti akan kita perkatakan lah detailnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Mungkin next part lah. Setelah kau tak sempat ini. Alladzina hum yura'un. Para ulama ada menafsirkan juga. Dia yang menjadikan dia itu lalai adalah dikarenakan orang yang berkeadaan riak. Riak ni apa? Nak nunjuk-nunjuk kata orang tu kan. Bangga diri dalam ibadat dan amalannya. Yura'un, memperlihatkan, menampakkan, ataupun istilah yang lain, tunjuk-tunjuk lah. Eson lah orang katanya tu akulah baguslah. Wa yamna'unal ma'un. Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Jadi wa yamna'una, dan orang yang yamna'una, yang tidak memberi, ataupun yang menahan untuk memberi al-ma'un kepada orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Secara umum kita akan lihat nanti. Okey, kita terus pergi kepada sedikit pengenalan surah ini. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 mengikut urutan dan surah ke-16 diturunkan. Diturunkan selepas surah At-Takasur. Surah At-Takasur kita dah khatam kan ya. Dia punya main topik dalam surah At-Takasur apa dia? Baik, tak ada exam. Main topik dia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Melalaikan, memperbanyakkan harta, melalaikan. Kan kita dah discuss dalam Zoom itu jam Zoom Betul ni? Bermegah-megah kerana berbanyakkan harta. Kita dah pergi juga pada persoalan apakah memperbanyakkan harta dilarang oleh agama. Ini dah kita discusskan dalam Zoom kita yang lepas. Ala kulli hal, itu surah At-Takasur. Surah yang diturunkan sebelum surah Al-Ma'un ini. Jadi maknanya masih ada kaitan sedikit berkenaan dengan pengumpulan harta dan penahanan harta. Al-Ma'un ini lebih kepada penahanan harta. Yang pertama, At-Takasur, pengumpulan. Dia kumpul banyak. At the end, tak bagi pun. Samalah. Al-Ma'un, ceritanya adalah dah memang banyak. Mungkin, yalah nasib dia ni bertuah ke apa kan. Harta di Kongostan, di Turkmenistan, di Gohegostan dan sebagainya, banyak harta-harta yang dia ada ni. Tapi at the end dia juga sama macam orang-orang yang alhaakumut takasur.
Orang-orang yang tak memberi kerana dasarnya ini wang, ini duit, wa cari, wa dapat, wa punya. Dia begitulah keadaannya. So ini surah agak bertalian yang datang sebelum dan selepas. Kemudian nama surah ini adalah Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya pertolongan. Al-Ma'un, pertolongan. Ada satu perigi di Madinah yang dibeli oleh Sayyidina Uthman. Perigi apa? Dulu ada satu kumpulan yang pernah ditangkap di Malaysia, yang terlibat dalam kerja-kerja dan persediaan ekstremis dan sebagainya. Kumpulan Al-Ma'unah. Itu Al-Ma'unah, Al-Ma'un ni lebih kuranglah adik-beradik. Daripada sumber kata-kata yang sama, iaitu pertolongan. InsyaAllah. Surah ini juga dikenali dengan beberapa nama. Kita sedia maklum, penamaan surah macam mana? Berdasarkan kepada, ada kalanya datang daripada Nabi. Daripada Nabi. Tapi kebanyakannya, ia berdasarkan kepada penamaan yang dibuat oleh para sahabat. Macam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah banyak isu, topik. Tapi yang paling menonjol adalah topik Al-Baqarah sendiri. Nabi bila mana sendiri bila membaca suatu surah, Nabi akan menyebutkan kadang sepotong ayat tu. Bacalah olehmu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. So Nabi tak menamakan Al-Ma'un. Jadi itu juga menjadi satu nama, insya-Allah. Antaranya dinamakan ara'aita. Berdasarkan kepada kalimat pertama daripada surah ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dinamakan ara'aital ladzi. Dua perkataan pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu. Jadi sahabat-sahabat pun panggil ara'aital ladzi. Surah Ad-Din. Walaupun lain surah, termasuk Al-Fatihah, ada perkataan Ad-Din, tapi para sahabat mengenali surah ini sebagai surah Ad-Din. Ada segelintir mereka. Dan ada yang menamakan surah Al-Yatim. Salah satu di antara isu yang dibangkitkan oleh surah ini, iaitu orang yang tidak menggalakkan untuk memberi pertolongan kepada anak yatim. Dan dinamakan At-Takzib, pendustaan, berdasarkan kepada alladzi yukadzibu biddin. Perkataan yukadzibu, At-Takzib adalah nounsnya, isimnya, nama dia. Jadi sebab itu dikatakan surah At-Takzib. Walau macam mana pun, ia adalah satu nama saja. Yang penting adalah di samping itu topik yang dibicarakan oleh surah ini. Dan insya-Allah kita akan lihat ada dua isu utama yang diperkatakan oleh surah ini, yang antara lain berkait sangat dengan sababun nuzul surah ini. Ada sejarah yang menyatakan pendapat sahabat, majoriti para sahabat menyatakan surah ini adalah surah turunnya di Makkah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa hujah mereka? Sebab insya-Allah nanti pun akan ada, tak silap ada juga dalam, telah dipostkan dan diprint outkan dalam nota bahagian pertama ni, iaitu riwayat yang mana ayat ini antaranya turun kepada orang-orang seperti Abu Lahab
orang seperti Abu Jahal, orang seperti Abu Sufyan, walaupun semua riwayat ini kita tak muatkan semualah, sebahagiannya aja, dan sebagainya. Jadi orang-orang ini adalah tokoh-tokoh di Makkah, era Makkah, period Makkah, bukan period Madinah. Sebab orang seperti Abu Jahal, bila dia mati, Abu Jahal bila meninggal dunia? Dalam Perang Badar. Masya Allah, ahli sejarah. Dia macam Pak Ma'on, suka baca sejarah. Buku sejarah. Okey. Sorry. InsyaAllah. Dia terbunuh dalam peperangan Badar. Perang Badar baru tahun kedua Hijriah. Dia dah habis dah. Dan beberapa tokoh-tokoh pemimpin musyrikin Quraisy pun begitu juga. Yang gugur yang terbunuh dalam perang Badar. Jadi orang-orang ini bila dikatakan ayat-ayat ini turun tentang mereka, definitely ia adalah turunnya di Makkah. Surah Al-Ma'un ini turunnya di Makkah. Pendapat yang kedua daripada Ibnu Abbas dan Qatadah, ia turun di Madinah. Itu yang kita maksudkan tadi tu, ada dua isu utama. Isu pertama boleh dikatakan part 1 daripada surah Al-Ma'un, iaitu isu tentang si pelokek ni, si Haji Bakhil ni, iaitu yang sepatutnya memberi bantuan, tak memberi bantuan kepada dua golongan ini, anak yatim dan orang miskin. Itu satu isu. Dan isu ini nampaknya lebih sesuai di Makkah. Lagi-lagi menceritakan tentang tokoh-tokoh yang berwatak seperti Abu Jahal, yang pernah orang amanahkan dia simpan duit untuk diuruskan kepada anak yatim, tapi dia simpan. Zarida gunakan bahasa Hindustan yang halus. Dia kalau gunakan bahasa yang agak keras sikit, kasar sikit, dia kebas. Nasib baik kau panas. Aku tak panas, engkau pun aku kebas. Okey. So, jadi turunnya di Madinah adalah kerana isu kedua. Isu kedua apa? Orang yang lalai solat. Jadi sebab itu ada pendapat yang menyatakan turunnya di Madinah berdasarkan kepada ayat 4 dan seterusnya. 4 ayat yang bahagian yang kedua lah, senang cakap. Fawailul lil musallin. Lalu ada pula ulama yang berpendapat kedua-duanya turun. Ibarat macam mengambil jalan tengah sebelah jalan pasir. Mengambil jalan tengah. Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, ia turun di Makkah dan di Madinah. Maknanya ayat 1, 2 dan 3 turun di Makkah, bermula dari fawailul lil musallin, turunnya di Madinah. So dua-dua surah ini. Kenapa boleh ada khilaf macam ni? Kenapa boleh ada berlakunya khilaf? Patut kalau benda sejarah tak ada khilaf, kan? Ada kita berselisih tentang asal usul Singapura ini adalah Temasek, betul? Temasek. Ada kita berselisih? Tak ada? Ada. Tapi ada tak kita berselisih yang Singapura ini pernah dilanggar atau tak? Raja punya bodoh, kasih betis nak peha, dan sebagainya. Ada kita berselisih.
sejarah Hang Tuah. Berapa banyak perselisihan berlaku. Salah satu di antara kawan-kawannya yang rapat dengannya adalah orang Cina, kan? Yang tua tu, Han Li Qiu. Cina. Ala kulli hal. So sejarah pun boleh dikhilafkan. Mentelah lagi orang-orang Arab, mereka tidak ada dokumen. Di Madinah dan sebagainya. Kedua, kenapa Ini kalau Haji Tarikh memang dia hafal lah pasal ini siri kuliah subuh, asbabun nuzul. Mata nanti dia. Kedua, sahabat-sahabat masuk Islam tak serentak. Kalau dikatakan Ibnu Abbas masuk Islam ni bila? Tahun ke-8 Hijriah. Sebelum Fathu Makkah. Tahun ke-8 maknanya sekitar 2 tahun sebelum Nabi wafat. Kalau daripada sudut istilahnya tu pengajaran Islam, dah berapa banyak beliau tertinggal. Ibaratlah. Dan sebagainya. Lalu Ibnu Abbas yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni Abdullah Ibnu Abbas sepupu Nabi ni, ia pernah didoakan oleh Nabi supaya ia menguasai tafsir dan sebagainya, takwil Al-Quran dan seterusnya. Beliau mencari tahu, kalau istilah orang Indonesia, mencari tahu lebih-lebih lagi kalau yang terkait dengan hal-hal cerita-cerita tentang ahli kitab. Dia akan pergi bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi maupun Nasrani. Apa pendapat kamu? Apa yang kamu faham daripada ayat ini? Sebab itu adanya tafsiran-tafsiran Israiliyat dalam kitab tafsir Ibnu Abbas. Jadi berbalik kepada surah yang sedang kita berkatakan Al-Ma'un ini, inilah daripada sudut sejarahnya ada 3 riwayat, 3 pendapat yang menyatakan ia turun di Makkah. Bila dimaksudkan turun di Makkah keseluruhan 8 ayat. Bila dikatakan sebahagian pendapat Ibnu Abbas salah satunya adalah turunnya di Madinah, maknanya seluruh 8 ayat ni. Ada pula yang berpendapat turunnya di Makkah dan di Madinah. Lebih cenderung kepada 3 ayat 1, 2 dan 3 turunnya di Makkah, dan ayat 4 hingga akhir surah adalah turunnya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Namun daripada keseluruhan 8 ayat ni kita dah sama-sama tadi maklum ada 2 topik utama. Satu yang terkait dengan memberi makan dan memberi bantuan, dan satu lagi yang terkait dengan solat. Tapi yang cantiknya firman Allah ini, kalau kita lihat ayat yang ke-8 penutup surah. Apa firman Allah? Wa yamna'unal ma'un. Seakan-akan balik kepada topik yang pertama. Tapi sebenarnya insya-Allah akan kita tengok nanti. Ini juga tadi yang ditanyakan oleh Tuan Haji Muiz kita. Antara yang bikin kita ni kadang-kadang tak khusyuk kita punya solat, tak terjaga kita punya solat adalah kerana bukan sekadar harta dia, lokeknya kita. Macam ada link ke? Lokeknya kita dengan khusyuknya solat. Yes, ada link. Ada link. Tak payah klik. Cursor tu pergi kat itu link saja dia datang. Maknanya walaupun dia seakan-akan isu macam solat, solat satu sejenis ibadah paling, tapi kadang-kadang dia tidak terkait, kadang-kadang dia terkait dengan isu bantuan yang kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan.
InsyaAllah akan kita lihat. Kita tinjau ayat pertama ni. Okey, itu sedikit pengenalan insyaAllah. Dah mengambil masa separuh lebih. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Surah bermula dengan perkataan ataupun pertanyaan. Ara'aita. Asal pertanyaan, kita dah maklum, dah banyak kita lalui. Dalam Al-Quran ni banyak bentuk pertanyaan yang Allah tujukan kepada Nabi. Kita dah sama-sama sedia maklum. Ada orang bertanya pasal dia tak tahu. So dia nak tahu. Apakah Allah bersifat demikian? Allah bertanya Nabi sebab Allah tak tahu? Tak? Jauh sekali. Allah Tuhan adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah, yang tersembunyi maupun yang nyata. Definitely bermakna Allah bertanya bukan kerana Allah tak tahu lalu Allah nak tahu, nak ambil tahu. Sebaliknya, pertanyaan yang diajukan adalah tujuannya nak memberitahu. Kadang-kadang, umpamanya lah, saya bertanya, umpamanya, Haji Rahim, minta maaf pinjam nama. Haji Rahim tinggal Bedok South, kan? Kat Bedok South, ada nasi rawon yang power kan? So, bila saya tanya, kebetulan pertanyaan saya, ini pasal Haji Rahim dah rawon habis. Dia tahu lah kan? Umpamanya beliau tak tahu. Ya ke? So, beliau akhirnya mendapat tahu. Tapi metod yang saya gunakan adalah pertanyaan. Saya bertanya. Dan ini kalau kita perhatikan, amat berkesan kalau, ialah mungkin sebahagian daripada kita macam Cikgu Aisyah dan sebagainya kan, adalah mantan-mantan cikgu dan cikgi. Jadi, ialah alamak, nasib baik. Mantan cikgu dan cikgi. Jadi kita sedia maklum, bila ini method interaction, interaksi antara guru dengan murid, dengan adanya soal jawab, tanya jawab dan sebagainya, ia menghidupkan pembelajaran. Kalau dalam suasana classroom macam ni lah. Kalau ni tak sesuai namakan classroom. Ini tak sesuai dinamakan classroom. Kadang-kadang cikgu, kalau ustaz ke guru bercakap, kena bantah apa? Nak classroom macam mana? Okay. Jadi, bila tanya jawab, pembelajaran tu jadi hidup. Dan kalau kita pindahkan kepada fahaman seperti ini, Nabi SAW laksana seorang murid. Siapa gurunya? Allah. Allah tanya Nabi, Ara'aita. Kemudian Nabi diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang ramai. So, Nabi pula menjadi guru kepada orang ramai dan mereka rasa mendengar dan terpanggil. Agak-agak bila saya tanya, Haji Rahim tak tahu. Memang ada sebuah gerai nasi rawan power dekat Bedok South. Saya kemudian detailkan, saya sebutkan. You kalau nak cari kat situ, makan dengan paru, makan dengan tempe, makan dengan bagdel, makan dengan... Wah, you macam sindi aku je, cik dah. Macam tahu aku sarapan apa tadi. Okey. Contoh je. So, ada orang sebut. Okey. Jadi, secara tidak langsung, lagi-lagi kalau saya sebutkan locationnya.
Kita bayangkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini pertanyaan. Bila Allah masuk ayat kedua, ayat ketiga, Allah explain. Sama lah macam bila saya tanya dia, tahu tak? Kat sana tu paun memang dia punya bagedil, ya Allah, garing betul. Umpamanya. Contohlah, saya pun tak tahu nak sebutkan macam mana kan. Saya tahu makan je. Contoh je. Jadi, Haji Rahim rasa teruja nak cari. Lagi-lagi kalau saya detailkan, dia ada dekat pasar blok sekian. Umpamanya. Beliau memang tahu pasar blok 16, tapi tak pernah jumpa. Yang beliau jumpa pusing-pusing Chapati. Jadi, kebetulan dah tukar owner. Dah tukar owner. So, jadi ini akan mendorong beliau untuk nak ambil tahu dengan lebih lah. Jadi bayangkan kalau metod ini diguna pakai oleh Al-Quran untuk sampaikan kepada Nabi dan akhirnya Nabi SAW sampaikan kepada orang ramai. Akhirnya mereka nak ambil tahu tak? Ya. So, pernah kita sama-sama discusskan benda ni lama dulu, sama ada di Masjid Kampung Siglap ataupun di Masjid Kasim. Islam sepatutnya perlu diperkenalkan demikian. Kadang-kadang bila you explain kan, you dah kasih tahu, orang tak ada usaha nak ambil tahu. Itu satu. Bila dah kasih tahu, kadang-kadang aku dah tahu. Dia ambil lewa. Tapi bila mana kita kasih dalam bentuk pertanyaan, umpamanya, so dia akan, manusia, dia eager nak tahu. Dia akan buat search, buat research, buat apa lagi? Macam-macam. Paling mudah dia akan tanya Al-Fadil, Al-Mukarram, Al-Ustaz, Al-Google. Paling tidak, dia akan tanya. Jadi, lain sesuatu yang kita cari, akhirnya kita jumpa dengan sesuatu yang kita tak cari, tiba-tiba kita jumpa. Samalah istilah ataupun perumpamaannya, kita makan bila saat betul-betul kita lapar, dengan kita makan, kita ni, okey lah, ada aku makan, tak ada pun tak apalah, salam je lah. Lain. Jadi, bila Islam ini, Al-Quran ini diperkenalkan dengan cara orang yang diperkenalkan, yang diperdengarkan, akhirnya dia nak cari. Dia nak cari. Dan kita akan tengok nanti ayat kedua, pencarian itu tak menyusahkan. Kalau manusia, lumrahnya, kalau ia mencari sesuatu dan akhirnya, macam saya sebutkan tadi, dekat Bedok South. Daripada ujung Bedok South sampai ujung lagi Bedok South, Haji Rahim cari, tak jumpa. Akhirnya faedah. Mungkin akhirnya, bila saya cakap, ada pula sate yang sedap, dia tak percaya. Harus. Udahlah aku cari, penat aku, buang karen aku je. Dan sebagainya. Sebab itu datang ayat kedua, Allah explain, Allah detailkan. So kalau kita lihat dalam dunia dakwah, dunia pendidikan dan sebagainya, bagaimana metod yang digunakan oleh Al-Quran ini cukup menarik perhatian. Cukup membuatkan orang yang tak tahu jadi nak tahu. Dan bila dia nak tahu, dia cari sendiri dan pencariannya tidak menyukarkan, tak menyusahkan, insya-Allah. Seharusnya orang seperti Abu Lahab ni, orang seperti Abu Jahal ni, dia sedar, dia insaf. Seharusnya lah. So, maknanya dengan nada pertanyaan, ra'aita. Bila adanya tu, Allah bertanya, ia adalah untuk
memaklumkan kepada Rasulullah tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama, iaitu sesuatu yang amat diketahui, yang amat perlu diketahui oleh baginda. Kenapa? Kenapa baginda perlu mengetahuinya? Kalau word di sini amat perlu diketahui oleh Nabi. Aku dah cakap, Jazair, engkau bikin kelas pukul 10 pagi, masih ngantuk lah. Jadi bila kau tanya, kau jawab sendiri lah. InsyaAllah, syukran. Dia sekilas ikan di air yang tahu jantan betina. Di mana tak tertayang terputus ni, beliau dah tahu kat mana hebat. Orang yang kalau dah biasa dengan kerja-kerja sambung, penyambung silaturahmi kan, dah tahu. Okey. Sorry InsyaAllah. Baik. Balik kepada sejarah. Ini surah yang ke-16 diturunkan, agak awal. Jadi perlu Nabi mengetahui adanya watak-watak manusia yang seperti ini. Dia mendustakan agama, mendustakan kebenaran. Macam si siapa? Abu Jahal. Dia senyap-senyap pergi dengar apa yang disampaikan oleh Nabi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, di balik dinding ke apa ke. Dia mengakui apa yang disampaikan oleh Nabi ni benar. Tapi kerana nak jaga gengsi, nak jaga kedudukannya sebagai pemimpin kaum, orang tanya esoknya, apa pendapatmu wahai Pak Abu? Dia Abu Jahal. Tentang Muhammad ini, agama yang diajarkan oleh Muhammad. Dia jawab, ini adalah in hadza illa sihrun yuksar. Tak ada lain kecuali merupakan sihir yang memberikan kesan. Ini pendusta agama. Pertanyaan dengan menggunakan kalimah ara'aita yang juga boleh diterjemahkan, tidakkah engkau melihat? Asal perkataan ra'aita, tu adakah, apakah, dan sebagainya lah pertanyaan kan. Ra'aita, asal perkataan ra'aita iaitu ra'yal ain. Kita pernah bahaskan ini dalam surah-surah yang lepas. Di mana kadang-kadang bila kita melihat satu benda, kita melihat berdasarkan perspektif kita. Saya melihat fan ini, saya nampak fan. Cik Ida nampak ini tak on. Fan, betul fan. Tapi beliau punya penglihatan lain. Apa pasal tak on? Bikin bising. Ada yang dah siap jawapan. Pasal bising. Sebab itu tak on. Dan sebagainya. Ada pula kata, oh ini 3 belit tapi kuat. Ada pula kata-kata, besar berapa inch Kita lihat benda yang sama, tapi di balik kita punya pemikiran, kita melihat benda-benda yang berbeza. Bila tadi terputus, tiba-tiba ni saya pun cari kat sini. Tapi Al-Fadhil Haji Sari melihat di tempat yang lain. Apa dia? Bukan Al-Fadhil Al-Baghdil. Allah. Kita tak usah, jangan marah. Itu bahasa Hindustan lain sikit. So jadi Allah Subhanahu Wa Taala antara lain bila dilihat penggunaan kalimah ara'aita, apakah engkau melihat? Maknanya melihat Al-Quran mengajar Nabi supaya memerhatikan tabiat dan gelagat manusia.
macam-macam teori dalam isu leadership ni. Kita ada 4 khulafa Rashidin. 4 khulafa Rashidin, kalau kita lihat kepada karakter masing-masing, lain. Macam contoh tadi lah. Saya melihat fan, tapi ada orang melihat on tak onnya, power dia. Ada orang melihat saiznya, lantas, bisingnya. Ada orang melihat ini jangan-jangan China made kot, umpamanya dari Wuhan kot, dan sebagainya. So macam-macam angle lah kita tafsiran kita melihat, perspektif yang berbeza-beza, yang pelbagai. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Kalau kita lihat karakter mereka, amat berbeza sama sekali. Abu Bakar, ibarat Abu Bakar melihat fan ni, bagaimana fan ini boleh menambah nilai kedinginan ruang ini. Umar melihat bagaimana fan ini yang, kalau Abu Bakar tadi menambah nilai kedinginan, Umar boleh mencapai yang duduk di sana. Lebih deeper, lebih mendalam. Osman pula, bila di-on-kan, bising. Macam mana kita nak menyenyapkan dia? Apakah dengan melenyapkannya nak jadikan dia senyap? Ibarat macam tu. Ibarat macam tu. Ali pula melihat, mungkin kita perlu menambah satu lagi. Di sebelah sini pula. Ini Harul Bakaidah. Namanya. So, masing-masing melihat itu yang maha suci Allah tu. 4 sahabat yang menjadi khulafa Rashidin dalam jangka masa berapa tahun? Less than 30 years. Islam punya berkembang. Zaman Amawiyah, kemudian diperkembangkan zaman Abbasiyah, sampai kepada kemuncak antara lain adalah beratus tahun zaman bila? Zaman Turki kan? Zaman Turki. Masya Allah. Ini bermula daripada Nabi dan para sahabat. Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyyin. Ala kulli hal. Maksud mendustakan agama. Ini telah banyak kita perkatakan dalam surah-surah yang lepas. Fawailul lil mukadzibin. Kan banyak ayat. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Allazina yukadzibuna biyaumiddin. Surah apa tu? Surah Al-Mutaffifin. Yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan agama. Maknanya, bila ayat ini kita kembalikan kepada penduduk Makkah, sejarahnya orang-orang ini tahu bahawa agama yang mereka warisi adalah agama Islam yang pernah diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Mereka juga tahu asal usul penyembahan berhala adalah perbuatan ritual ibadah yang diimport daripada luar. Di Makkah ketika itu tak ada berhala. Tapi salah seorang peniaga dia, tak ingat siapa nama, pergi berniaga di Syam, dia berkenan sangat dengan berhala di sana, dia beli bawa balik.
Itu yang kemudiannya diperbanyakkan. Malah ada 2 orang pembuat patung berhala di Makkah pada ketika itu sebelum Nabi lah. Di zaman jahiliyah. Yang saling berlumba. Siapa punya rekaan patung berhala ni yang paling terbaik lah. Kalau daripada segi rupa tu, yang paling handsome lah. Umpamanya. Yang paling material dia tu, yang paling baik lah. Mereka sering berlumba-lumba. Perbuatan mereka sendiri. Mereka buat. Mereka bikin itu patung berhala sendiri. Jadi mereka tahu. Tapi bila dah tahu ini salah, ini tak betul, mereka ikut. Mereka buat. Mereka teruskan. Inilah yang dikatakan mendustakan. Bukan mereka tak tahu betul atau tidaknya. Mereka dah tahu yang betul itu betul, yang tak betul itu tak betul. Tapi malangnya, yang betul mereka tak nak ikut, yang tak betul itulah yang mereka ikut. Ini betul punya tak betul. So ini dia. Kalau kita perhatikan. Maksud mendustakan agama. Inilah perincian yang Allah datangkan. Ayat 2 insyaAllah kita ambil sebahagian. Mana yang tak sempat kita sambung minggu hadapan dengan izin Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang itu ialah yang yad'u. Asal perkataan yad'u ni yad'u. Asalnya. Sebab itu dalam setengah kiraat ada yang membacanya yad'u. Dalam bab-bab kiraat ni, ustaz kat belakang kita tu yang apa? Yang tahu ini bacaan imam ini dan sebagainya. Kita makmum. Jadi kita ikut dia. So, asal perkataan yad'u adalah yad'u. Yad'u maknanya tinggalkan. Jadi yad'u ni yang diterjemahkan menindas dan berlaku zalim, ia adalah maksudnya. Maknanya mula-mula meninggalkan. Tapi bila sering kali meninggalkan, sehingga kan benda tu yang menjadi tanggungjawab dia, maka jadi yad'u. Bukan lagi setakat tinggalkan gitu aja. Tapi sesuatu yang menjadi kewajipan dia tinggalkan. Umpamanya, seorang dia punya main task dia tu, kerja utama dia adalah, contohnya, jadi imam. Contoh, imam solat. Kerja sampingan dia kena buat plan. Apa aktiviti dakwah pada minggu hadapan. Tiba waktu solat. Kerja apa yang dia buat? Kalau dia masih lagi dengan komputer dia, dengan planning dia, maknanya tu dia yad'u. Maknanya benda yang main tu, yang asal, tugas dia tinggalkan, yang perlu diprioritikan, tapi perkara yang secondary itu yang dia buat pada masa itu. Ini juga mengandungi maksud yad'u. Kita akan lihat nanti. Let's say lah, ada seorang budak, contoh anak yatim. Memanglah anak yatim. Bapa dia bin apa, tapi bukan bin yatim. InsyaAllah. Mungkin bapa dia bin Laden kan betul Pamannya. Dia bin pamannya. Saya nak bantu dia. Hukum saya memberi sedekah kepada anak yatim. Apa hukum dia? Asal dia. Wajib.
kita ada 5 kan? Harus. Kalau harus kat tengah-tengah, wajib. Ini harus. Di sini wajib. Di sini haram. Di sini makruh. Di sini sunat. Dia bukan cucu saudara saya, bukan jiran saya. Senang cakap, dia adalah entah budak mana yang orang kata dia anak yatim. Kelihatannya dia bukan budak Melayu pun. Biasanya mindset sebahagian kita, kalau bukan Melayu, bukan Islam. Macam Islam pun milik Melayu je. Kan bagus join kat Pulau Besar punya grup. Agama Melayu. Okay. Faham ya? Dia non-Muslim. Okey lah. Dah confirm. Double confirm. Dia bukan Islam. Apa hukum saya memberi sedekah bantuan kepada dia? Wajib. Harus kat tengah-tengah. Nak beri boleh, tak nak beri pun boleh. Up to you lah. Wajib mesti kena. Sunat baik kau belanja dia. Sian dia. Haram tak boleh. Dia bukan Muslim. Makruh. Mungkin dia tipu ke apa ke. Bapak dia ada harta kat Turkmenistan ke apa ke. Umpamanya. So, macam mana? Kat mana? Khilaf Khilaf ulama. Masya Allah. Kalau kita perhatikan, dia tidak, kata orang tu apa, tak statik. Tak kat situ aja. Stagnan kat situ aja. Stagnan tu. Kat situ je. Dia boleh jadi sesuatu yang hukum asalnya adalah harus. Dia boleh menjadi sunat, tapi di ketika yang lain dia jadi wajib. Itu yang nantinya akan kita perkatakan bila kita sampai part ni lah. Oh, jauh lagi ya. Lepas kita menjangkau orang ni. Ada kan dalam notes? Kalau dah sampai peringkat daruriyat, dia jadi wajib lah. Tak beri bantuan kepadanya walaupun dia non-Muslim, adalah kita ini berdosa. Yes, ini agama kita. Sebab ciri-ciri, ada slide selepas ni kan? Ada tuntutan. Dan dia masuk daruriyat. Keperluan. Inilah yang sehingga yadu'u. Dia bukan setakat tinggalkan, tapi yang menjadi wajib bagi dia memberi bantuan, ditinggalkan. InsyaAllah lah ini semua akan kita teroka dalam InsyaAllah liqa'at, pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat walaupun ayat-ayatnya simple, tapi dia punya tuntutannya tu begitu mendalam sekali. Dan kita bersyukur kita sebagai hamba kepada Allah yang Allah memilih Islam untuk kita, dan sehingga hari ini kita pun masih merupakan seorang Muslim, dan mudah-mudahan hingga ke hujung hayat kita nanti insya-Allah kita dapati tak ada sebuah agama yang bukan setakat lebih baik, yang bersifat prihatin terhadap
kehidupan ini sendiri. Tak ada. Sebab itu dalam isu-isu kenapa solat azan zuhur, solat Jumaat 12.50 dah laungkan azan. Azan sebelum zawal. Ini semua isu-isu yang remeh. Apabila ini semua terjaga, insya-Allah. So kita berhenti kat sini dulu jemaah yang dirahmati Allah. Ada soalan-soalan ke ataupun ini? Kalau ada saya minta yang di live streamingkan tu di off kan dulu. Kalau tak ada kita berhenti di sini insya-Allah.